Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah, kami doakan insya-Allah mudah-mudahan anda semua di mana saja anda berada sihat sejahtera, terutamanya di samping keluarga yang tercinta. Alhamdulillah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bersua bersama dengan anda. Seperti biasa, kita bawakan topik yang berbeza-beza dan juga kita bawakan juga ahli panel yang juga berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, berkongsi kefahaman, berkongsi ilmu dalam pelbagai topik. Dan hari ini para penonton sekalian, hari Rabu 25 Januari 2023, hari ini kita bawakan topik besar kita iaitu ibadah, yang mana kita nak fokuskan kepada satu kitab yang mana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir zaman dan ia menjadi panduan buat sekalian manusia, iaitu Al-Quran, yang mana kita akan bicarakan tentang Al-Quran penghibur hati. Baiklah, saya juga tidak kesorangan, yang mana pada pagi ini nak bicarakan tentang Al-Quran ini mestilah kita bersama dengan individu yang faham dan juga faqih dan juga tahu selok-belok mengenai Al-Quran. Jadi saya sangat bertuah kerana bersama dengan saya seorang usahawan, beliau juga penceramah bebas, qari lagi. Jadi saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi saya tanya tips daripada Ustaz. Apa tips kita slim? Ustaz tak cerita lagi. Nanti insya-Allah kena cerita Ustaz. Insya-Allah. Cumanya Ustaz, hari ini Al-Quran kita akan bicarakan dengan lebih lanjut bagaimana rahsia Al-Quran itu sendiri dan bagaimana dikatakan Al-Quran itu penghibur di kala kita duka Ustaz ya. InsyaAllah. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan anda boleh sahaja ajukan. Caranya bagaimana? Kami amat alu-alukan soalan daripada anda, terutamanya di laman sosial kami iaitu di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah platform lain kalau sempat saya akan kongsikan dengan anda semua insyaAllah. Cumanya satu pesanan daripada MC mengenai berita palsu. Jangan share ikut suka tuan-tuan dan puan. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Itu dia satu pesanan buat saya dan anda semua. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, bila kita bicarakan tentang Al-Quran penghibur hati, itu dua elemen yang kita akan sentuh. Cumanya di awal ni, bagaimana dikatakan Al-Quran itu petunjuk buat kita, bahkan dikatakan sebagai penghibur di saat kita berduka. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nai hadari? Ya saya. Alhamdulillah. Penerbit, ayah, ibu, seluruh penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila kita berbicara tentang Al-Quran, ya, Al-Quran itu merupakan pengubat. Ya. Tetapi Al-Quran yang bilangan ayatnya 6236 ayat, dikandung dalam 30 juzuk Al-Quran, kemudian ada 60 hizib. Ya. Dan Al-Quran itu ada 114 surah. Allah sebut dalam Suratul Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu الظالمين إلا خسارا. Apa maksud dia? Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami senantiasa menurunkan
berdikit-dikit, beransur-ansur ya, daripada Al-Quran tanpa henti. Ma huwa shifaa'un wa rahmah. Apa yang dia merupakan syifa. Pengubat. Syifa ni pengubat ya. Jadi bila orang dapat ubat, apa akan terjadi pada diri dia? Dia rasa seronok, pulih, dia rasa gembira, kan? Dia kembali segar, ceria, bahagia. Kemudian kata Allah, wa rahmah, tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tetapi di hujung ayat itu kata Allah, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Quran itu tidak akan memberikan sebarang nilai tambah, kebaikan, keuntungan atau apa saja laba bagi orang yang zalim, iaitu orang yang tidak mempercayai Al-Quranul Karim, illa khasara, kecuali dia hanya mendapat kerugian semata-mata. Jadi di situ satu daripada kita sebut sebagai miftah, anak kunci, pembukaan, muqaddimah, berbicara tentang Al-Quran, penghibur hati. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Sebenarnya Allah telah nyatakan dalam Al-Quran fungsi Al-Quran itu sendiri, Ustaz ya. Cumanya mungkin ada kala ketika kita lalai dan kita jauh sedikit dari Al-Quran. Tak apa, pagi ni kita akan tune semula, dengan izin ya, kita akan setting semula Ustaz ya, untuk kita kenal Al-Quran itu, dan insya-Allah kita akan dekat dengan Al-Quran, bahkan jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Cumanya Ustaz, mungkin di awal ni juga cantik kita bawakan soalan daripada sahabat kita di Facebook. Laila Dila Rosa ni katanya, kenapa Al-Quran ataupun kenapa dalam Al-Quran itu ada surah Al-Kautsar disifatkan sebagai surah penghibur hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah tanda kecintaan hamba yang beriman kepada Allah ialah dengan membaca pesan-pesanannya melalui kitab suci Al-Quran? Mohon perkongsian Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjawab soalan yang dinyatakan tadi tersebut oleh Laila Dila Rosa. Ya, Suratul Kautsar ini diturunkan khusus menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila ada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir waktu berada di Makkah Mukarramah, mereka menyatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima, orang yang tiada keturunan, terputus keturunannya. Ya, mereka mencaci Nabi, mengejek Nabi, peli Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hiburkan kekasihnya. Ini yang kata Quran penghibur jiwa. Ya. Jadi apabila Jibril turun membawa suratul Kautsar, kalau kita baca suratul Kautsar itu apa? Ya, Kautsar itu kurniaan yang banyak, pemberian, nikmat, ya, dan keturunan yang berpanjang-panjangan, tak putus nasab. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguh-sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, kami telah kurniakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kautsar, kurniaan yang banyak. Mufassir ni orang yang tafsir Quran, ya. Jadi menyatakan banyak makna al-kautsar, ya. Al-kautsar antaranya kurniaan kita sebut tadi, nikmat kita sebut tadi. Al-Kautsar juga membawa maksud keturunan yang banyak melimpah ruah, pemberian, menjawab apa yang dituduh tadi. Kemudian Kautsar juga satu telaga yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah nanti. Fasalli li rabbika wanhar, ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikanlah salat, ya, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Okey, hujung ayat itu kalau kita hurai jadi panjang lagi, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguh-sungguhnya kata Allah, orang yang mengejek engkau, yang peli engkau, yang mengatakan pelbagai-bagai tuduhan, kau tak ada keturunan dan sebagainya, ya, huwal abtar, dialah yang terputus keturunannya, terputus nikmat dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha
dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, dan bicara tersebut semua sedia maklum. Itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya datang daripada dua insan mulia ini. Wallahu taala alam. Itu dia. Sebenarnya Al-Quran itu juga penghibur hati kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazni Hasan, ustaz di Facebook juga katanya, jika surah-surah tertentu saja yang kita baca setiap hari untuk dijadikan surah amalan, maksudnya dipilih-pilih lah ustaz, bolehkah dikira surah itu sebagai surah penghibur hati kita juga? Sebagai contoh, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Yasin, kerana ketiga-tiga surah ini ada keistimewaannya tertentu. Bolehkah ustaz? Terima kasih Mazni Hasan, ya. Soalan yang ketiga. KPI kita nak jawab banyak soalan. Banyak soalan saya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran itu semuanya berguna untuk kita. Tak ada satu huruf pun, ya, satu sebutan pun, ya, dalam Quran ini, ya, kita kena belajar banyak ilmu. Betul. Banyak ilmu. Nah, ilmu fawasil, bilangan-bilangan ayat, ilmu tentang al-waqfu wal-ibtida. Apa dia al-waqfu, waqaf, dan bagaimana nak memulakan semula bacaan. Dan waqaf ibtida ni dalam tilawah Al-Quranul Karim satu benda yang sangat penting, ya. Dan dalam majlis perujian tilawah Al-Quran, di mana-mana peringkat pun, ya, waqaf dan ibtida ni berada dalam bahagian fasahah. Dia melihat kepada orang tersebut fasih. Ni ustaz pernah jadi juri ustaz, ya? Insya-Allah, tabarakallah. Okey. Kemudian lagi, Al-Quran tersebut, ya, merupakan satu kitab yang kita akan ulang berkali-kali dalam sesi kali ini, penghibur jiwa, ya. Dan apabila beliau bertanya, ada surah-surah tertentu, ya, yang kita pilih mungkin, ya, adakah dia itu ada manfaat besar kepada kita? Sangat besar, ya, manfaat yang tak berhenti-henti. Seperti beliau sebut tadi surah Al-Kahfi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sabdaan khusus, ya, tentang surah Al-Kahfi. Antaranya Nabi menyatakan siapa yang menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia daripada fitnah Dajjal. Anna man hafiza 10 ayat min awalil kahf. Sesungguh-sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa hafal 10 ayat, ya, daripada awal suratul Kahf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja ad-dajjal usima min fitnatih. Ya, apabila terbitnya Dajjal, Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan daripada fitnahnya. Itu suratul Kahf. Kemudian beliau bertanya berkenaan dengan suratul Baqarah. Mungkin ada orang tanya, suratul Baqarah ni apa kelebihan dia ustaz? Nah, ini hebatnya. Iqra'u surat al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah olehmu suratul Baqarah. Baca, kamu baca suratul Baqarah. Sebab apa? Fa inna akhdhaha barakah. Ni. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil surah Al-Baqarah kemudian kamu baca, dia ada barakah. Ada keberkatan. Barakah. Kemudian wa tarkaha hasrah. Kamu tinggalkan suratul Baqarah ini, dia menimbulkan hasrat, kekecewaan. Dan kata Nabi, wala yastati'uha al-batalah, dan orang-orang yang rosak kelakuannya, na'udzubillah min dzalik, tidak akan mampu membacanya. Masya Allah. Dan suratul Waqi'ah contohnya, ya, antara surah yang menghiburkan kita daripada kita sebut sebagai kekecewaan, daripada papa kedana, daripada kemiskinan dan sebagainya. Dan suratul Yasin itu merupakan qalbul Quran, hatinya Quran. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ya Allah, banyak lagi kita akan rukaikan ustaz, ya. Cumanya para penonton sekalian, kita akan kembali lagi selepas ini. Surah yang diturunkan di Mekah dikenali sebagai Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Bagaimana pula di Madinah? Jawab kembali lagi selepas ini, akan ada jawapannya. Tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Pendengar di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah hari ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Radhi Rajab. Kita sembang-sembang dapatkan ilmu berkaitan dengan ibadah, iaitu Al-Quran penghibur hati. Tadi saya tanyakan, kalaulah ayat ataupun surah diturunkan di Mekah disebut sebagai Makkiyah, kalau di Madinah bagaimana pula? Rupanya ramai juga yang jawab tu di ruangan komen tu. Ya betul, jawapannya Madaniyah. InsyaAllah ulasan lanjut Ustaz akan kongsikan. Cumanya, Alhamdulillah Ustaz, kita nak sambung perkongsian kita. Sebelum kita nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita, ada yang Allah nyatakan, iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran itu, kitab itu tiada keraguan di dalamnya. Raiba fih hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana yang dikatakan keraguan itu? Dan adakah wujud golongan ataupun mereka yang mengaku beriman tetapi juga ragu-ragu terhadap Al-Quran? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini soalan yang kelima dah. Kira tu. Kira insya-Allah. Baik. Bila kita sebut tentang ayat yang kedua dari surah yang kedua, muka surat juga yang kedua, ya, iaitu suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tersebut seperti yang dinyatakan tadi, la raiba fihi, there is no doubt in this holy book, Al-Quranul Karim. Dahsyat orang Kedah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan sedemikian kerana Allah Maha tahu. Akan ada orang yang akan mempertikaikan Al-Quranul Karim. Ya. Dalam surah yang sama juga, suratul Baqarah ayat yang ke-23. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mafhum ayat tersebutnya, jika ada di kalangan kamu yang telah pun ada di dalam kalbunya, dia fikir, dia kata, Al-Quran ini ada keraguan ni. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, kamu datangkan, ya, kamu datangkan surah yang lain, ya, seperti Al-Quran, kemudian jangan kamu jadikan Allah dan Rasul sebagai saksi kamu, ya. Kamu bawa surah tersebut. Jangan kamu dakwa ini tak betul ni. Okey, tak apa, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu bawa yang seumpama dengannya dan jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kamu jika kamu orang yang benar. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi terjemahan dulu. Okey. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala tanya berkali-kali dalam Quran. Bukan ayat ni saja, bahkan ada ayat-ayat yang lain lagi. Jadi sebagai contoh, ya, apabila orang tersebut ragu tentang, contohlah, punya banyak ayat, saya nak pilih satu ayat yang berkaitan dengan kehidupan, ya. Karena soalan ni impromptu. Betul. Okey. Allah Ta'ala sebut tentang air dalam Quran. Air. Siapa pernah berfikir dalam, kita kata, abad yang ke-21 ni, ya, tentang air itu adalah entiti kehidupan? Orang terkejut apabila Profesor Masaru Emoto, saya satu ketika lupa nama dia dalam satu kuliah. Alhamdulillah, pagi ni barakah majlis ilmu. Jadi jangan lupa like, komen dan share banyak-banyak dalam FB dan sebagainya. Ya. Barakat tuan-tuan dan puan-puan yang ikhlas menonton. Ya, kita dapat kelebihan tersebut sama-sama. Hadirin hadirat rahimakumullah, kata Profesor Masaru Emoto dalam
the truth life of water. Ya, kalau saya salah tajuk tersebut tolong cari bagi betul. Tapi nama pengarang tu saya cukup ingat, insya-Allah, Profesor Masarur Emoto, sebab saya baca buku dia. Dia kata air adalah entiti kehidupan. Quran sebut air entiti kehidupan ni 1400 tahun yang lalu. Ya Allah, 1400 tahun. Ya. Masya-Allah. Profesor Masaru Emoto dari Jepun baru keluarkan buku cerita tentang air tu, dia hidup dan dia faham bicara manusia. Bagaimana apabila disebut sebagai contoh bahasa Jepun, dia sebut arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak-banyak kan. Air tersebut membentuk kristal yang cukup cantik dan indah. Ya. Dengan dia ada heksagon. Heksagon ini pentagon 6 sisi, bentuk yang ada 6 sisi kan. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anbiya ayat 30. Kata Allah, ini best jawab soalan da'i hadari tadi, insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ini antara ayat ni orang jadikan ruqyah juga, ya. Waja'alna minal ma', dan kami telah, kata Allah Subhanahu wa taala ayat sebelum itu adakah orang-orang kafir itu yang tak percaya, yang ada keraguan, yang ada doubt, yang ada syak, kan, ada raib ni bukan ghaib dah, raibun ini dia keraguan, dia ragu, dia ragu, betulkah ayat ni? Okey, adakah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman dengan Quran, telah mereka ni yara, melihat selalu, memerhatikan anna samawati wal arda kanata ratqa, bahawa langit dan bumi, bahawa satu ketika dahulu, kata Allah SWT, mereka itu bercantum. Fafataqnahuma, kamilah yang telah pisahkan dengan pemisahan yang cukup dahsyat. Orang barat sebut Big Bang Theory, sebenarnya dia bukan satu teori, dia satu kejadian yang telah pun berlaku. Allah dah jadikan. Fafataqnahuma, kami telah pisahkan, ya. Waja'alna minal ma', dan kami telah jadikan daripada air itu kulla syai'in hayy, setiap sesuatu dari entiti kehidupan. Masya Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, afala yu'minun, maka adakah apa lagi yang menyebabkan mereka semua tidak mahu beriman? Apa lagi? Al-Anbiya ayat 3. Apa yang disebut oleh profesor tadi itu baru-baru ni, kurang lebih dalam tahun 2000 begitu. Tapi Al-Quran dah nyatakan 1400 tahun lebih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Quran dah sebut lama dah. Dan kalau kita pergi di setengah tempat, contohnya dekat Makkah, dekat Makkah, dalam perjalanan kita nak ke Arafah, dia ada satu tangki air besar tu, ya, dititipkan ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Allahu akbar. Ya. The truth of Al-Quran. Bak kata orang Kedah. Kebenaran Al-Quran. Baik Ustaz, banyak lagi yang kita nak sembahkan. Seronok pula Ustaz. Satu demi satu kita rungkaikan kebenaran Al-Quran itu. Sekarang ni kita nak raikan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadari dan Ustaz, saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya, Haji. Sihat Haji? Haji Ismail? Alhamdulillah. Baik, silakan dengan soalan Haji. Okey, soalan saya begini, tanya Ustaz. Bagaimana cara terbaik bagi menjadikan Al-Quran penghibur hati? Adakah salah jika terus membaca tanpa kita bertaraki? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik untuk menjadikan Al-Quran sebagai pengubat hati, dan boleh ke tanpa bertalaki? Baik, soalan yang dia masuk nombor 6 dengan nombor 7. Sekali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Dari Cik Ismail, dia tanya tadi, Quran ini penghibur hati, ya. Tetapi ada cara dia, ya. Sebab itu disuruh kita tentang Al-Quran ini ada dua benda. Ya. Satu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebut iqra'ul Quran, ya. Kamu bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
maka dia akan datang kepada sang pembaca Al-Quran. Bila? Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat nanti. Syafi'an, memberi syafaat, pertolongan, bantuan, pelindungan, penjagaan dan sebagainya bagi sang pemilik bacaan Quran. Satu. Kemudian yang kedua Nabi sebut lagi. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Apa bunyi hadis tersebut? Khairukum, sebaik-baik kamu, kata Nabi, man ta'allama al-Qur'ana. Pertama, orang yang telah pun belajar Al-Quran. Ta'allama, dia telah belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, tak cukup dia belajar, dia telah mengajarkan Quran kepada orang lain. Ada dua benda kat situ. Jadi apabila Quran ini ya kita baca, dia jadi pelindung kita. Ya. Kemudian bila kita belajar dan kita mengajarkan, kita jadi orang yang terbaik. Apalagi yang menghiburkan kita melainkan kita jadi orang yang terbaik daripada manfaat belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Banyak dalam bentuk konsep nak bagi jawapan. Tapi saya memilih jawapan ini kerana setengah orang dia tidak nampak apa benda yang seronok tentang Quran ni, apa yang hiburkan jiwa dia. Ya. Kerana dalam Quran tersebut bila dia belajar dia akan ketahui pelbagai benda. Siapa pernah tahu ya satu molekul air H2O merupakan entiti kehidupan? Tiba-tiba dia jumpa dalam Suratul Anbiya, cerita tentang para nabi, ya. Ada ayat ni. Bagi seorang yang kita sebut mesti belajar ilmu sains semua. Semua belajar sekarang ni dari sekolah rendah darjah 1 dah ada sains dah. Dulu kita zaman saya dululah darjah 4 alam dan manusia, belum sains lagi ya. Dah belajar dah air tersebut. Lalu bila dibaca Quran, masya-Allah tabarakallah, ada cerita orang yang belajar tentang ilmu keuangan, ya. Dia baca Al-Quran, masya-Allah tabarakallah, ada cerita tentang keuangan dalam Al-Quranul Karim. Orang yang belajar tentang kejuruteraan, dia baca Al-Quran, dia jumpa kejuruteraan dalam Al-Quran. Orang belajar ilmu akaunan, ya. Dia ada di situ debit, kredit dan sebagainya. Dia baca surah yang berkaitan dengan surah itu cerita tentang Yaumul Qiyamah. Tapi apabila disebut tentang faman ya'mal mithqala dzarrah, surah Zalzalah, barang siapa yang dia buat amal baik, walau seberat timbangan dzarrah, Allah ambil kira letak dalam akaun dia. Dzarrah ni atom, ya. Siapa yang buat walau sebesar dzarrah juga amal yang jahat, Allah letak dalam perakaunan dia. Dekat situ ada debit, ada kredit, ada revenue, ya, ada expenses, ada profit, ada loss. Semua ada dalam Quran. Kemudian apabila kita lihat soalan yang ketujuh tadi, dia tanya macam mana kalau baca Quran ini tak bertalaqi kan? Ini satu soalan yang sangat bagus, brilliant question. Ya, kita cuba bagi the best answer dengan izin. Apabila kita belajar Quran tak bertalaqi, maksud talaqi ni kena ada syarat-syarat guru lah pula, ya. Paling bagus dapatkan guru yang mursyid. Kesan dia adalah dia akan berlaku banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Kita ni bila berguru dapatkan yang mursyid, dari satu guru ke satu guru yang mursyid, ilmu kita akan sentiasa bertambah. Contohnya ilmu berkaitan dengan ma'rifatul wuquf, nak ketahui kat mana nak waqaf. Ayat tersebut kena tahu. Silap waqaf dia akan jadi lain makna. Contohlah. Kemudian kita kena tahu juga berkenaan dengan ahkamut tajwid, iaitu hukum-hukum tajwid. Paling famous sekali disebut hukum 5. Hukum 5 ni ialah hukum nun mati, nun sakinah, ya, dan tanwain, ataupun baris 2. Macam mana dia nak tahu ikhfa, nak tahu iqlab, nak tahu izhar, ya, dia nak tahu idgham dan sebagainya. Kalau tak ada guru, itu belum lagi belajar tentang yang disebut tentang ishmam, tentang raum, macam mana nak membentuk bibir, mulut dan sebagainya. Melainkan ada guru yang pandu dia, yang mursyid, yang ya, mahir. Dia sebenarnya bukan talaqi saja. Jadi dia musyafahah, talaqi dengan talqin. Insya-Allah jika punya masa kita akan bicarakan lagi. InsyaAllah selepas ni Ustaz, ya. InsyaAllah. Wallahu Ustaz macam tahu-tahu tu. Sebab apa kita nak bagi ruang dahulu untuk kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru.
Setiap soalan itu ada jawapannya. Setiap persoalan itu ada pencerahannya. Segalanya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Seperti yang hari ini kita sembang-sembangkan, iaitu topik kita ibadah Al-Quran penghibur hati bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Radhi Rejab. Cumanya Ustaz, ada pemanggil di talian kita kini, kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadori Romli dan juga Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Haji Omar, hari ni okey ke di Pekan? Alhamdulillah, cuaca dah 3 hari kita menerima hujan tanpa henti. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, itu rahmat daripada Allah. Silakan dengan soalan Haji. Jadi soalan saya begini, Ustaz, kadang-kadang bukan oranglah, saya lah Ustaz sendiri. Kadang-kadang saya ni baca Quran tapi tak faham maksud. Kita ni baca, tapi kita langgar juga hukum-hukum dalam Al-Quran. Al-Quran tu kita faham lagi sebagai panduan hidup, tapi kita tak faham Ustaz, kita langgar juga. Kita baca, kita langgar juga hukum-hukum segala peraturan di dalam Al-Quran yang dah diturunkan, yang dah diberitahu. Soalan saya, apakah orang-orang yang pembaca Al-Quran yang tak faham inikah yang dimaksudkan dengan Al-Quran melaknat pembaca Al-Quran itu sendiri? Bukannya sebagai penghibur, tapi menerima laknat daripada Al-Quran itu. Bagaimanakah bentuk pembaca Al-Quran yang dimaksudkan sebagai Al-Quran melaknat itu? Itu yang paling bahaya Ustaz, paling saya takut Ustaz, kerana ini akan melibatkan kita sebagai kufur ni Ustaz. Tapi kita tak faham, kita baca tapi tak faham. Undang-undang langgar juga. Jadi ini yang jadi masalah besar Ustaz. Jadi mohon pencerahan Ustaz pagi ini, bukan untuk saya, untuk semua penonton. Tanyalah Ustaz pagi ini supaya kita ni bukannya menerima laknat, tetapi sebagai penghibur Al-Quran yang kita baca, kita faham segala-gala isi kandungannya itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat cantik daripada Haji Omar. Ramai yang berkejar untuk membaca Al-Quran, tetapi dinyatakan juga bahawasanya laknat juga kepada pembaca Al-Quran. Bagaimana tu Ustaz? Adakah kerana membaca langsung tak nak faham isi Al-Quran juga itu adalah penyebabnya? Silakan Ustaz. Baik, saya bila ditanyakan soalan ini oleh Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi, dalam hati, ya Allah, tak mau jawablah soalan ni. Takut. Takut sendiri-sendiri yang rasa takut. Sebab apa rasa takut ya? Kerana soalan tersebut ada kaitan dengan kita dalam kehidupan seharian ya. Seperti mana kata Syekh Taha yang dia merupakan khuttat, iaitu orang yang tulis Al-Quran. Bila ditanya apa yang berlaku ketika dia menulis Quran, ni jawapan dia. Saya bagi tahu orang yang tulis Quran dulu. Ya. Dia kata tangan dia, jari jemari dia tu ya lancar bila menuliskan ayat-ayat cerita tentang rahmat, kasih sayang, ya, keampunan Allah. Tapi apabila sampai pada ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, ya, berkaitan dengan amaran Allah, dia kata berat dia nak meleret tulisan tersebut. Allahu Akbar. Ya, kadang dia menangis dulu sebelum dia tulis. Karena ulaika kana anhu mas'ulan. Ya, akan disoal. Semua akan disoal. Jadi soalan Cik Omar Abdul Majid itu, ya, kalau kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sebut berkenaan dengan kelalaian ini. Kata Nabi, Iqra'ul Quran. Kata Nabi, kamu bacalah Quran. Iqra', baca, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ma nahaka, apa yang mana Al-Quran tersebut, ya, selagi ia melarang engkau, iaitu dari perkara yang tak senonoh, perkara yang tak bagus, yang tak patut kita buat, ya. Fa illam yanhaka falasta taqra'. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa illam yanhaka falasta taqra'uh. Maka kalaulah Quran tersebut tidak lagi melarang engkau,
maka kamu tak bacalah, tak payah baca Quran tu. Ada benda yang dilarang oleh Quran, Nabi suruh baca. Sebab dengan baca Quran tersebut menjaga kita ya daripada kelalaian tersebut. Tapi soalan Cik Omar Abdul Majid tadi, dia tanya tentang orang yang baca Quran tapi tak faham. Tak faham. Hadirin hadirat rahimakumullah, dia ada satu metafora, satu perumpamaan. Pernah seorang murid bertanya kepada guru dia, apa kelebihan orang yang baca Quran faham dengan orang yang baca Quran tapi tak faham? Ya. Maka sang guru bagi satu perumpamaan sepertinya satu bekas ya, yang apabila dicedok air, ya, orang kena sebut timba, timba ayak dia kata, ya, maka bekas tersebut akan mengandungkan air tersebut, boleh dipindahkan ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Bekas tersebut akan sentiasa bersih, elok, ya, boleh menampung air. Walaupun begitu, sang guru menyambung lagi, apa pandanganmu? Dia bertanya kepada anak murid dia tentang bekas yang berlubang. Bekas tersebut berlubang, ya, digunakan untuk mencedok air, nak dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat. Contohnya satu kolah ke baldi, contohnya. Sang murid berfikir, apa soalan guru dia? Guru dia bukan tanya bekas tersebut boleh menampung air atau tidak. Dia tanya bekas tersebut bersih atau tidak. Bersih atau tidak. Maka dijawab oleh sang guru, bekas tersebut, dijawab oleh murid dia, bekas tersebut bersih wahai guru. Ya, kata sang guru, itulah permisalan berkaitan dengan qalbu, hati. Orang yang baca Quran faham dengan baca Quran tak faham. Ya, yang faham tadi dia dapat manfaat yang banyak. Dia boleh ambil manfaat tersebut, boleh share dengan orang lain, boleh kongsi itu dan ini. Sebab bekasnya tak berlubang. Bekas tak berlubang. Ya. Tapi bekas yang berlubang tadi itu, ya, kata sang guru, tetap ada manfaat. Apa manfaat dia? Qalbunya bersih. Hatinya bersih. Jadi tentang Al-Quran ini memanglah dituntut untuk kita faham, ya. Dituntut untuk kita mengerti. Sebab itu hadis yang kita baca di awal mukaddimah tadi, ini masuk soalan yang ke-10 dah ni. Ya, ya. Dia suruh kita belajar dan juga mengajar. Tentang Al-Quran ini ada beberapa benda yang kita perlu tahu. Pertama sekali ialah kita kena tilawah, kena belajar. Tak belajar, macam mana nak tahu baca? Betul. Kemudian daripada tilawah tadi, kita kena tahsin, mengelokkan bacaan. Mula-mula kita baca, lepas tu kita jumpa, oh, ada yang tak elok ni, ada yang tak betul ni. Maka kita kena perbetulkan. Daripada kita tahsin tilawah, ada tajwid dan sebagainya, kita kena belajar ilmu tentang disebut sebagai terjemah. Dekat situ dia tahu baru alih bahasa. Belum lagi kita tahu tentang apa di sebalik makna dia. Baru dia pergi tafsir. Selepas dia mengenal tentang tafsir, baru dia tahu dekat belakang sekali itu yang disebut tadabbur. Ibarat satu pantulan daripada belakang maksud dia tu. Kalau cermin itu, bahagian belakang tu kan ada lapisan perak dia. Di situlah pantulan Quran. Karena itu Nabi SAW sebut, sidang penonton, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru sekalian. Bagus soalan Cik Omar Abdul Majid ni, sebab tu saya takut tadi nak jawab. Kata Nabi SAW, annal Qur'ana gharibun fi jawfi zalim. Ini sesungguh-sungguhnya Al-Quran itu, kata Nabi SAW, tidak akan menetap dalam kalbu orang yang zalim. Maksud zalim di sini ialah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak tahu kalau kita tidak mengerti? Lalu kata Nabi, wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu. Yang ni yang saya kata, ya Allah, macam mana nak jawab soalan ni? Takut diri sendiri, takut nak jawab soalan ini. Kata Nabi SAW, dan bahwasanya betapa ramai orang yang membaca Al-Quranul Karim, sedangkan waktu itu Al-Quran sedang melaknatinya. Artinya dia sedang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Untuk Allah ampunkan dosa saya dan dosa kita semua. Wallahu taala alam. Baik,
banyak lagi kita akan bicarakan, termasuklah kejap lagi saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz bagaimana dikatakan Al-Quran itu juga memujuk hati bagi mereka yang kehilangan ahli keluarga kerana berlakunya kematian dan lain-lain. InsyaAllah sebentar saja lagi Ustaz ya. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah dikabarkan ramai yang menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Ada sahabat-sahabat kita dari Brunei. Apa khabar orang Brunei? Sihat ya? Ada juga sahabat-sahabat kita yang tonton dari Singapura. Terima kasihlah. Antaranya yang berada di Woodlands, yang ada di Jurong dan ramai lagi lah. Dan juga ada sahabat-sahabat kita yang menonton dari Batam, Indonesia. Terima kasih kerana jadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai teman anda pada pagi ini. Saya Da'iyah Hadari bersama dengan anda dan masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Radhi Rajab. Kita dapatkan manfaat dalam perbincangan ibadah Al-Quran penghibur hati. Baik Ustaz, Al-Quran juga adalah motivasi terbaik. Yang mana dalam Al-Quran itu ada pelbagai pesanan untuk kita semua. Ada manusia yang diuji dengan kehilangan harta benda. Ada juga yang kehilangan ahli keluarga. Mungkin menantikan zuriat yang begitu lama. Tiba-tiba zuriatnya umur 3 tahun, 4 tahun, Allah jemput semula. Jadi, peritnya itu hanya mereka yang merasainya tahu. Bagaimana Ustaz? Al-Quran ada tak pesan tentang pastinya akan berlaku ujian-ujian sebegini? Motivasi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap soalan yang diajukan kepada sesiapa pun, panel, penjawab soalan, bila dia jawab soalan itu, na'udzubillahi min dzalik, ialah kebimbangan yang akan berlaku. Sesiapa pun. Allah. Ya. Walau kita sebut ia adalah motivasi, kita memang sedang mendidik masyarakat, ya. Sekarang kita bukan hanya bersama dengan Da'iyah Hadari, kita ada penerbit, kita kameraman yang setia daripada awal pagi sejuk-sejuk tadi, ya. Kita ada penonton yang senantiasa tenanti-nanti apa nasihat yang terbaik. Dan agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat, ya. Apabila kita sebut sebagai nasihat, sesiapa sahaja, tidak terkecuali, termasuklah yang menyampaikan. Karena itu apabila ditanya soalan oleh Da'iyah Hadari tadi, Allah nyatakan dalam surah yang kedua, iaitu suratul Baqarah ayat 155 156, ya. Ada dua benda kat situ. Satu kenyataan, satu lagi pujukan atas kenyataan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kata Allah,
walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kata Allah kami akan uji kamu. Allah kata sungguh-sungguh kami akan uji, bukan main-main. Sungguh-sungguh kami akan uji kamu bisyai'in, dengan sesuatu daripada, kata Allah Subhanahu Wa Taala, khauf. Al-khauf ni takut. Kita duduk sorang-sorang, tiba-tiba datang, rasa takutnya. Minal khauf. Takut tu macam-macam. Ada orang sebut takut tu anxiety, kan? Kerisauan. Di hadirin hadirat rahimakumullah, bukan takat risau, kemudian datang walju', lapar. Ya, lapar dan dahaga ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau sekadar di sini rasa lapar, mungkin boleh cari makanan, insya-Allah. Walau susah macam mana pun. Tapi bagaimana di tempat yang sedang berlaku peperangan? Allahu Akbar. Ya, kemarau yang sangat dahsyat, kebuluran. Okey, tak kemarau tapi banjir yang menghilangkan segala benda, termasuk makanan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa naqsim minal amwal, dan kehilangan daripada harta benda. Naqs ni maksudnya kurang, ya. Daripada harta benda itu berlaku pelbagai, na'udzubillah min zalik, ya. Wal anfusi, dan kehilangan jiwa seperti disebut tadi. Allah. Wath thamarat, dan juga hasil-hasil yang dijangka kita akan dapat sebegini daripada tanaman dan sebagainya, datang ujian dan sebagainya, hilang habis semua. Berapa benda yang disebut tadi itu? Khauf, ju', lagi wa naqsim minal amwal wal anfusi, lagi wath thamarat. 5 benda. Kalau kita bilang dengan jari kita ni, duduk dekat 5 jari ni. Lalu Allah Ta'ala sebut satu benda, wa basyiris sabirin, kamu berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Ini yang kita nak kata, ya Allah, macam mana nak bagi berita gembira kepada orang yang sabar. But give good tidings, ya, to the patient, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, iaitulah mereka yang apabila ditimpa musibah, ujian. Sebut tentang musibah ni, ceritalah apa pun. Misfortune, benda yang tak nasib baik lah, ya. Orang sebut benda yang patutkah jadi begini. Saya sebut untuk diri saya, ya. Saya sebut untuk tenangkan kehidupan kita semua sekarang ini. Semua tahu apa yang sedang berlaku, ya. Daripada satu hari ke satu hari, ya. Kehidupan antara manusia tak sama. Betul. Lalu mereka, idza asabatuhum musibah, kata Allah, apabila mereka telah pun kena musibah. Idza ni apabila dia tak kena lagi, tapi bila kena aja, qalu, mereka pada waktu itu telah pun berkata, inna lillah, sesungguh-sungguhnya kita ini adalah daripada Allah, diciptakan daripada untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, lillah, untuk jadi hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, raji'un, kita akan dikembalikan. Maksudnya apa sahaja yang kita miliki, yang kita ada, apapun bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Ustaz Asri Ibrahim daripada kumpulan Nada Murni, sebelum akhir hayatnya banyak nyanyikan lagu mana milik kita, tidak ada milik kita, apa yang ada Allah yang punya. Tetapi manusia, kita semua, ya, apabila diberi sesuatu kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang syukur, seronok, gembira. Tapi bila diuji dengan diambil semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu kita akan terkena. Sebenarnya apabila Allah Taala ambil, Allah menguji kita, ya, sedarkan kita, beritahu kita itu hak dia. Mudah-mudahan kita dapat berita gembira, Allah, iaitu orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam. Saya cuba, Ustaz, meletakkan diri saya sebagai seorang ayah dalam keadaan situasi yang baru-baru ni banyak berlaku tular, seperti mana selamat baru-baru ni, keluarga hilang anak, hilang, mungkin ada yang baru-baru ini juga berlaku anak lemas di kolam air panas.
sebenarnya situasi ini Allah telah nyatakan dalam Al-Quran yang sebenarnya apa yang kita ada adalah milik Allah. Ustaz ya? Allahu Akbar. Dia begini, apabila kita dua benda, satu simpati, yang kedua empati, ya. Tapi pepatah Inggeris ada satu maksud sangat menarik. Pepatah Inggeris begini, pepatah Inggeris kan. Tapi saya nak sebut dalam bahasa Melayu. Baik. Dia kata, kamu jangan mengajar seseorang bagaimana dia untuk pakai dan mengikat tali kasutnya, sebab kamu tak tahu keadaan dia. Ya. Kita boleh nasihat, kita boleh motivasi, betul, kan? betul. Kita boleh pujuk, kita boleh macam-macam. Ya. Macam Da'i Hadari tadi kata nak letak diri di tempat tersebut. Bukan senang, Ustaz. Kita tak merasainya. Ya, betul, Ustaz. Ya. Jadi tak ada benda yang lain melainkan kena tahan, ya, dan tempuh kehidupan tersebut. Ya. Allahu Akbar, itu dia. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pimpin, bantu, gembirakan kita. Karena Allah Taala sebut wabasyiris sabirin. Kamu bagilah khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu menahan diri dia daripada emosi-emosi yang tak sepatutnya. Wallahu taala alam. Na'udzubillah. Dan gangguan-gangguan yang tak sepatutnya, Ustaz ya. Baik Ustaz, Al-Quran ini juga menempelak sehingga memedihkan hati golongan yang hanya menggunakan logik akal semata-mata, sehingga kan ada antara mereka yang mempertikaikan perkara-perkara gaib. Adakah dalam Al-Quran menjelaskan tentang perkara-perkara gaib ini juga, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Jika kita buka Al-Quran, kita akan temui Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayat yang kita jadikan wirid. Tadi ayat kedua, tadi ayat kedua. Ini ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua. Ayat ketiga. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala dah nyatakan dah. Kalau orang itu tidak beriman dengan perkara yang gaib, maka orang itu menolak Al-Quran sebenarnya. Allahu Akbar. Kerana Al-Quran pun datang dalam bentuk benda yang gaib. Apa benda yang gaib? Satu, Nabi SAW telah pun wafat. Kita pernah jumpa ke dengan Nabi? Tak pernah. Tak pernah jumpa. Kita jumpa dengan guru kita jumpa dengan guru-guru dia, sampai jumpa ulama salafun salih, sampai jumpa dengan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai jumpa dengan keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai jumpa dengan Nabi. Ya. Nabi jumpa siapa dapat Quran? Nabi dah wafat. Jibril. Pernah tengok Jibril? Tak pernah. Gaib, ya. Jibril dapat daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tersebut tidak dapat dicapai oleh akal kita. Bukan hanya sekadar panca indera mata kita lihat, telinga kita dengar, tangan kita atau tubuh kita merasa. Kita, hadirin rahimakumullah, akal pun kadang-kadang tidak mampu untuk menggapai dia. Betul. Maka benda gaib ini serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita telah beriman dengan Quran yang datangnya daripada kegaiban. Wallahu taala alam. Maksudnya jika kita tanyakan kepada mereka yang menggunakan logik ini, bagaimanakah bentuk akal, mereka tak boleh nak jawab. Tapi akal itu wujud ke tidak? Kalau mereka kata ya, ia telah disebutkan dalam Al-Quran. Betul Ustaz ya? Masya-Allah. Mereka sendiri telah memperaguinya. Baiklah, kita akan rehat seketika. Kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungan selepas ini di TV9. Syaratnya terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima
kasih dan terima kasih kepada anda semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah kembali kita bincangkan hari ini topik yang sangat istimewa dekat dengan kita berkaitan dengan ibadah, iaitu kitab yang dijaga hingga akhir zaman. Bahkan kitab ini satu-satunya kitab yang akan memberi syafaat buat kita, iaitu Al-Quran. Yang mana kita fokuskan Al-Quran penghibur hati bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Radhi Rejab. Baiklah Ustaz, saya untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut, sebentar lagi ada soalan daripada saya, tapi kita nak alur-alurkan soalan daripada Izzuddin di Facebook ni. Katanya, bagi mereka yang mempunyai banyak masalah dalam hidupnya Ustaz, macam-macam masalah lah, masalah kewangan, itu, ini, mungkin perceraian juga mereka hadapi, apakah ayat-ayat yang boleh diamalkan untuk menghiburkan hati mereka? Mungkin sebagai zikir daripada ayat Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjawab soalan dari Muhammad Izzuddin, ya. Banyak dalam Al-Quranul Karim, apa sahaja semua jadi manfaat. Ya. Walaupun begitu, pagi ini kita nak ambil beberapa benda daripada Al-Quran agar menjadi pedoman bagi menjawab soalan saudara Izzuddin ini. Antaranya saya nak utarakan suratul Mulk. Suratul Mulk, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bagi tahu kita tentang surah, setengah orang sebut Tabarak. Baca tak lagi surah Tabaraka? Orang tanya kita kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hiya nafi'ah. Surah Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya nafi'ah. Itu saya ulang lagi. Dia merupakan satu surah yang cukup banyak manfaat kepada kita. Kemudian kata Nabi lagi, wal munjiyah. Dia merupakan surah yang menyelamatkan manusia. Apa dia? Min azabil qabr, daripada azab kubur. Itu satu. Kemudian surah Ad-Dukhan. Dia tanya kan, boleh baca surah Ad-Dukhan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'a surah Ad-Dukhan fi lailah, siapa yang baca surah Ad-Dukhan pada malam hari. Dia baca pada waktu malam, asbaha maghfuran lahu, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, karena sabdaan nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya nabi reka-reka, ya, kecuali hadis yang direka-reka tu naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala akan beri keampunan pada waktu paginya. Ya. Kemudian suratul Waqi'ah, ya. Nabi sebut tentang suratul Waqi'ah, man qara'aha kulla lailatin lam tusibahu faqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan menjadi papa kedana, takkan jadi miskin dia. Ya. Tapi ingat satu benda, kita baca semuanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah, betul. Bila Allah Taala redha, Allah akan bagi kurniaan apa sahaja. Kemudian kita kata contoh surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Nabi, siapa yang baca surah Zalzalah ataupun Az-Zilzal, ya, siapa baca surah tersebut, innaha ta'dilu nisfal Quran, dia menyamai separuh daripada Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian siapa baca surah Alhaakumut Takatsur, ya, tadi surah Al-Kautsar lain tau. Ya, ya. Ini surah At-Takatsur. Lain. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'aha, sesungguhnya siapa yang membaca surah ini, kata Nabi, ya, kaman qara'a alfa ayah, sama seperti dia baca 1000 ayat Al-Quranul Karim. Banyak lagi lah, ya, daripada Al-Quranul Karim. Dan dalam banyak-banyak tersebut, ada satu surah yang kita baca 17 kali sehari semalam. Apa di surah tersebut? Kita bagi nama-nama lain dulu. Sab'ul Mathani. Disebut juga sebagai nama surah tersebut As-Salah, ya, Ummul Kitab. Itulah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan pula bila ditanya oleh juru nikah, kan, baca surah Al-Fatihah, kan. Apa dia Fatihah? Alhamdu. Dia cakaplah Alhamdu. Kan. Tapi
Suratul Fatihah ayat pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, annaha a'zamu suratin fil Quran. Sesungguh-sungguhnya suratul Fatihah itu ialah sebesar-besar surah dalam Quran. Orang duduk cari-cari surah lain. Suratul Baqarah yang 7 ayat tu. Masya Allah, tabarakallah, dia merupakan surah yang sebesar-besar kata Nabi daripada Al-Quran. Wa annaha sab'ul mathani wal Quranul azim. Sesungguh-sungguhnya dia 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang sangat agung. Dan kata Nabi lagi, wa annaha unzilat hiya. Sesungguh-sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyatakan bahawa dia merupakan diturunkan daripada ayatul kursi. Masya Allah, tabarakallah, ya, dikenali sebagai ayat yang cukup hebat, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, wa khawatimu suratil Baqarah min kanzi tahta al-arsh wa annaha al-Fatihah lima furi'at lahu wa annaha ruqyatun haqqin atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panjanglah hadis ni juga, ya. Dan ayat-ayat tersebut suratul Fatihah bersama-sama dengan perbandaan ayatul kursi dan penutup suratul Baqarah diturunkan dari perbendaharaan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kata Nabi, suratul Fatihah itu menjadi penawar untuk apa saja yang dibacakannya. Tadi ditanya jadi penghibur, penawar, ubat, ya. Jadi apa saja yang dibacakan jadi penawar, ya, dan dia adalah satu jampi yang hak. Ruqyah ni jampi. Jadi yang mujarrab, wa annaha ruqyatun haqqin kata Nabi, dia satu jampi yang mujarrab. Sebab tu guru kami kalau beginilah dia kata, orang minta kamu untuk doakan sesuatu, apa-apa ajalah anak dia ke apa. Kadang dia bagi air, Ustaz tolong tawarkan apa. Nak tawar pagi air tu pun tawar dah. Kan. Tapi janganlah kita hampakan dia. Ya. Bacalah padanya walau suratul Fatihah. Dia merupakan disebut sebagai wa annaha ruqyatun haqqa, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya nak tutup jawapan berkenaan dengan soalan tadi. Kita tak bilang dah berapa belas soalan dah kita jawab tadi. Okey. 5 ayat yang pertama daripada suratul Baqarah baca. Kemudian ayat 255, 256, 257 baca. Dan 3 ayat terakhir 284, 285, 286 daripada suratul Baqarah, jadikan dia zikir harian. Bacalah. Ya. Kerana dia merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Baik, itu dia. Telah dikongsikan daripada Al-Fadhil Ustaz untuk dipermudahkan urusan kita melalui kita nak zikir-zikirkan melalui ayat Al-Quran. Cumanya Ustaz, dikatakan Al-Quran itu sebagai penghibur hati. Cantik soalan daripada Ram Desa Ru ni. Bagaimana kalau kita alunkan bacaan Al-Quran tapi kita tukar konsep dia, kita iramakan dia. Sebagai contoh mungkin dijadikan marhaban, nasyid, berzanji, tilawah dan sebagainya. Adakah dibolehkan Ustaz? Baik. Bagus soalan ni, sangat-sangat bagus. Ada kena pecah sikit jawapan dia. Al-Quranul Karim mempunyai irama yang tersendiri. Ya. Sebab itu disebut hassinul Quran, ya. Percantikkan, elokkan Al-Quran itu. Quran dah elok dah Ustaz. Nak bagi elok apa lagi? Bi aswatikum kata Nabi. Dengan suara kamu. Kamu perelok. Quran tu dah elok dah. Tapi suara kamu tu kena baca Quran dengan elok. Ya. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna kata Nabi. Barang siapa yang tidak melagukan dengan Quran maka dia bukan daripada golongan kami. Walaupun begitu, yang saya kata nak pecah jawapan tu. Dia kena tilawah Quran ini mesti mengikut lagu-lagu Al-Quran. Satu, lagu-lagu tersebut lagu-lagu yang Arabi, ya, yang mu'tabar. Tak boleh dia alun dengan irama lain. Ikut suka tak boleh. Tak boleh. Memanglah lagu-lagu tersebut diambil daripada lagu-lagu Quran, dipindah jadi barzanji. Nahwan, bayatin, hijaz yang lain. Ya, dipindah jadi nasyid. Tapi tak sama. Alunan tak sama. Begitu juga dengan apabila dia dipindah jadi azan pun tak sama. Tak sama. Kenapa jadi begini? Lagu-lagu yang disebut tadilah. Iyalah, ya. Seperti Bayati, ya, Sabah,
Hijaz, Nahawan, Jiharka, kemudian ada Rast, Sika. Itu lagu-lagu, kumpulan lagu-lagu Mesri. Itu belum tengok lagi lagu-lagu Hijazi. Ada Banjaka, ada Maya, ada Rakbi dan sebagainya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Banyak nak kena belajar ni. Banyak nak kena belajar. Dia sesuai dengan Quran tapi tak sesuai dengan yang lain. Namanya i'jazul Quran, mu'jizat Quran. Ya, kita tak boleh bawa lagu-lagu tradisi bubuh dalam Quran. Tak boleh. Tak boleh. Ya, kerana iqra'ul Quran bil hunin Arab. Kamu kena baca Quran dengan pelak, dengan style, dengan lahjah, dengan cara orang Arab baca Quran. Wallahu taala alam. Dan dalam hal ini Nabi pernah memuji Abu Musa al-Ash'ari, ya. Kata Nabi, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Daud alaihi salam. Bila Nabi dengar bacaan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dengan lenggang-lenggok bacaannya yang cukup merdu, kata Nabi, sesungguh-sungguhnya Abu Musa tersebut telah pun dikurniakan, ya, seruling daripada serulingnya keluarga Nabi Daud alaihi salam. Mizmar, seruling di situ adalah di sini suara tekak kita, vocal cord kita ni. Di sinilah terhasilnya pelbagai jenis irama. Tetapi mesti yang kita sebut sesuai dengan Quran, ya, diterima pada fiqh. Wallahu taala alam. Itu dia. Tak semua irama, Ustaz, ya. Tak semua irama untuk boleh kita alunkan Al-Quran itu. Baiklah Ustaz, sekejap lagi saya nak tanya berkenaan dengan isu terkini berkaitan dengan ada yang sanggup baka Al-Quran. Kejap lagi Ustaz, lupa bahasa orang Kedah, set lagi. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita terima ataupun beroleh manfaat dan juga perkongsian ilmu dalam Tanyalah Ustaz berkaitan dengan ibadah Al-Quran penghibur hati bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Rejab. Baiklah Ustaz, kalau tengok ni ibarat dalam bola sepak hujung-hujung dah ni. Dah masuk minit ke 80, nak dekat dah 90 ni Ustaz. Cumanya Ustaz, mungkin kita boleh bawakan isu semasa yang mana kita semua pelik Ustaz. Al-Quran telah menjentik hati ramai orang, ramai umat manusia sehingga ramai yang masuk dalam Islam. Mereka menerima Islam, kembali kepada fitrah. Cumanya seperti mana contohlah Saidina Umar Al-Khattab sendiri pun hanya kerana Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, terus terpanggil untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Cumanya Ustaz, kenapa wujud mereka yang anti Al-Quran? Sebagai contoh, baru-baru ini Rasmus Paludan, seorang ahli politik Sweden yang secara terbuka membakar Al-Quran dan menghina Nabi SAW. Bagaimana Ustaz, kenapa wujudnya golongan anti Al-Quran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita nak jawab soalan ini, satu, kalau kita mengambil dalil daripada Al-Quran sendiri, dia kata, aku pun tolak Quran, kan? Macam mana kau nak guna dalil daripada Quran? Dia kata begitu. Okey, tak apa. Kita bawa dalil akal lah kalau begitu. Biar akal yang menentusahkannya. Kenapa timbul isu-isu sebegini? Tak lain tak bukan satu benda yang menarik perhatian, kan? Memang apabila ada isu berkaitan dengan bakar Quran, yang menonton mesti ada daripada mak saya, kan? Ayah saya, keluarga da'i hadari, siapa-siapa pun, ya, teman-teman kita, rakan tawalan kita. Maka satu perkara yang cukup besar dalam hidup ni ialah mengurus emosi. Kita mesti marah. Betul. Pasal geram. Maka Quran kan, siapa tak marah?
suka Quran. Walaupun begitu, menghadapi keadaan sebegini ialah menggunakan emosi yang terpimpin. Nak sebut tu pun jadi berat lidah. Bukannya susah nak sebut perkataan emosi terpimpin. Tak. Ni diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bagaimana kita bereaksi. Ya. Ini satu sudut pandang dari sisi saya sendiri. Mungkin ada yang kata, tak setujulah. Okey, tak apa. Siapa yang membantah, ya kita kena bantah. Betul. Kenapa bakar? Tapi bantahan tersebut bagaimana keadaannya? Betul. Ya, supaya orang yang melihat bantahan tersebut mengetahui bahawa kita yang tak setuju ini berakhlak dengan akhlak Quran. Hati yang susah. Masya Allah. Sebab dia sedang membekak Al-Quran. Ya. Kalaulah kita menghadapi dengan caci maki dan sebagainya, ini saya didik diri. Ialah kita pun makin hari bukan makin mudah. Kita makin hari makin tua dan banyak perjalanan dalam hidup yang kita lalui dengan emosi. Ya, betul. Ya. Satu hari demi hari kita lihat, bukan emosi tersebut benda yang mendatangkan keuntungan. Ya. Jika kita membantah dengan terkinja-kinja, ya, melompat-lompat, mengamuk, mengamuk, memecahkan kita sebut sebagai peralatan, perkakasan, kemudahan awam dan sebagainya, dia akan menambah membenarkan orang yang bakar Quran tersebut. Tengok bagaimana akhlak orang yang katanya mengikut Quran. Itu. Jadi apabila kita menyatakan sendiri bantahan tersebut dengan cara yang terhormat, ya, dengan cara yang terbaik, supaya dia meneliti ayat-ayat Quran. Dah dia nak guna akal, tak apalah gunalah akal dia. Tapi akal yang boleh dia lihat Quran, kemudian dia renung. Ya. Contoh saya bawakan di sini berkenaan dengan dua perkataan saja. Mithqala dzarrah. Apa maksud mithqala dzarrah? Berat atom. Baik. Ahli parlimen tersebut, ya, yang Sweden, ya, yang menganjurkan terbuka. Jika dia diketengahkan, mudahan kita doa, tanyalah ustaz pada hari ini, dia dapat tuntut, disampaikan kepada dia. Mithqala dzarrah artinya weight of atom, berat atom. Dia belajar tentang ilmu kimia, dia lihat periodic table atau jadual berkala. Dia akan melihat setiap atom itu ada berat dia. Betul. Quran, kalau dia nak kata tak gunalah, bakar ajalah, okey, tak apalah, itu penangan dia. Bukan saya kata tak apa, bakar dah, tak setuju dengan dia. Kena faham tu. Tapi berhenti jap, renung sekejap, seperti mana yang ditunjulkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Apabila Khabbab radhiyallahu taala an baca Quran dalam rumah adik dia, ya, jadi Sayyidina Umar dia nak marah-marah tentang orang yang masuk Islam. Kawan-kawan dia peli dia, bagi tegur adik engkau dulu, dia dah pun Islam. Marah dia. Sampai sana dia dengar ringkas cerita masa kita sekarang ni pun, ya. Khabbab baca surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Al-Quran ini bukan diturunkan untuk mencelakakan. Tu dia. Bukan. Litashqa, ya. Bukan litashqa. Tapi diturunkan untuk menjadi penawar. Untuk jadi penghibur. Untuk membenarkan benda-benda yang satu ketika manusia telah pun mengingkarinya. Ya, menceritakan tentang keghaiban, memberitahu tentang perkara lalu dan masa yang akan datang, menyatakan satu persatu tentang hikmah kehidupan. Kebetulan ayat tu dibacakan. Ya Allah. Masya Allah, ya. Jatuh Sayyidina Umar. Terus Islam dia. Jadi, dan kita juga tahu, kadang-kadang orang yang mencerca Islam, menghina Islam, ya, dan sebagainya, besok bila dia masuk Islam, dia yang paling hebat sekali membela Islam. Itulah yang pernah kita lihat dalam sirah, sejarah dan sebagainya. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam ini
Ya, kita tidak boleh kawal apa kita sebut tindakan orang. Tapi yang kita boleh kawal ialah reaksi kita kepada tindakan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, itu dia Ustaz, satu ingatan bagaimana kita nak menghadapi reaksi pertama kita. Adakah kita nak memperjuangkan Al-Quran dengan caranya mengamuk? Tidak. Akhlak Al-Quran itu kita gunakan. Baiklah Ustaz, mungkin sebagai hujung-hujung pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz, soalan daripada Ruby Abu Bakar ni, katanya, macam mana cara nak pupuk minat baca Al-Quran dalam kalangan anak remaja masa kini yang banyak menghabiskan masa dengan gadget? Maklumlah Ustaz ya, macam-macam game zaman sekarang ni dan sebagainya. Bagaimana Ustaz boleh komen sikit juga tentang isu memijak Al-Quran kalau sempatlah Ustaz. Pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz untuk mendidik generasi kini. Baik. Satu motivasi dari Al-Quran sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Quran sebut faqra'u ma tayassara min. Maka kamu bacalah apa yang mudah daripada Quran. Bila kita nak suruh anak-anak kita baca Quran, ya. Ni dari surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kadang sebut Quran tu dia nampak 30 juzuk, 6,236 ayat, 114 surah kan? Dia nampak yang tebal tu. Dia nampak tebal tu. Lalu dia pun terkulat-kulat kan? Tapi Quran kata bacalah daripada apa yang mudah dari Quran tersebut. Baca. Baca. Apa dia? Hatta satu ayat. Contoh paling mudah daripada Quran, basmalah. Ajar yang tu dulu, motivasi yang tu. Setiap kali nak buat apa pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Setiap hari ajak sama-sama baca suratul Fatihah. Duduk ramai-ramai. Bida'ah ni Ustaz. Dia akan datang macam tu pula. Apa bida'ahnya? Bila kita tadarus. Apa yang lebih baik daripada seorang ayah kepada anak dia? Antaranya, melainkan dia mengajarkan anaknya rukun salat. Dan antara rukun salat itu ada rukun qauli, iaitu suratul Fatihah. Ajar anak kita. Perbetulkan. Jadi bagus soalan Ruby Abu Bakar Ruby ni. Bila kita kata anak remaja kita, panggil dia duduk depan kita. Panggil dia duduk depan kita. Ya, suruh dia baca Quran. Saya berkongsi benda yang saya buatlah. Ya, benda yang kita lakukan. Takut juga kita nak kongsi benda yang kita tak buat. Betul. Suruh dia baca. Allah, mesti ada datang gitu kan. Tak apa, baca. Mama nak dengar, abah nak dengar. Lalu dia pun baca. Bila dia baca, Umi dia dengar. Di situlah kita puji dia. Anak-anak remaja ni dia nak perhatian. Dia nak perhatian. Oh, jangan marah-marah dulu. Marah dulu. Kadang-kadang kita ni gitulah kan. Mula dengan marah. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Tegur diri sendiri. Kita tegur tu nanti dulu. Puji, bagus bacaan, cantik, sedap. Dia terfikir, biar betul. Kan? Kita kata elok. Kita boleh elokkan lagi. Kita boleh elokkan lagi, itulah saat tersebutlah yang kita bantu dia untuk dia tahu, dekat sini patutnya kena dengung. Ya, ini kena 6 harakat. Kena 6 harakat dan sebagainya. Sebab itu kalau kita sebut untuk yang terakhir lah, ya. Al-Quran ini dia berkawan baik dengan puasa. Hari ini kalau kita tengok dah masuk Rajab. 3 Rajab hari ini dah nak masuk Ramadan. Annal Qur'ana was-shaum, kata Nabi, yushaffa'an fil 'abdi 'inda Allah. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Al-Quran dan puasa itu merupakan 2 syafaat, saling memberikan syafaat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba. Fayaqulul Quran, maka Quran akan berkata, ya, mana'atuhu, kata Quran, ya, mana'atuhu an-naum bil-laili. Orang ini, kata Quran, aku telah menahan matanya untuk tidur. Ya, pada waktu malam orang tidur tak, dia baca Quran. Fashaffini fihi, maka fashaffi'ni fihi. Maka aku nak bagi syafaat, ya, dengan sebab dia tahan tidur. Benarkanlah aku, ya Allah, bagi aku izin, ya. Fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu as-shaum, puasa pun akan berkata,
mana'atuhu minal akli bin nahar. Dia tahan diri dia daripada makan siang hari, ya. Fashaffi'ni fihi, bagi aku izin syafaat. Maka Allah Taala kata, fayushaffa'ani, Allah bagi izin untuk dua-dua bagi syafaat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat cukup besar daripada Quran dan juga puasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbalik kepada apa yang Ustaz kongsikan di awal tadi, sebaik-baik daripada kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan mengajarkannya terutama kepada ahli keluarga. Betul Ustaz, ya? Baiklah, itu dia satu pesanan yang sangat istimewa daripada Al-Fadhil Ustaz. Baiklah Ustaz, hari ini kita bicarakan tentang Al-Quran penghibur hati. Mungkin ada doa berkaitan dengan Al-Quran yang ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, kasihi kami, sayangi kami dengan Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman, jadikan Quran itu sebagai pimpinan kami. Wa nuran, sebagai cahaya kami, wa hudan, sebagai petunjuk untuk kami, wa rahmah, dan sebagai kasih sayangmu untuk kami. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya Allah ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran itu bacaan kami yang menghiburkan kami sepanjang siang dan malam kami, sepanjang hari kehidupan kami ya Allah. Jadikan dia hujjah untuk kami di hadapan-Mu nanti. Jangan pura Al-Quran menghujjahkan terhadap kami di hadapan-Mu. Kami berlindung dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Dengan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rahmati kami dengan rahmat Quran, syafaatkan kami dengan syafaat Al-Quran. Berkati majlis ini dan semua yang menjayakannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Radhi Rajab kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama lagi Ustaz, ya. InsyaAllah banyak yang kita dapat motivasi berkaitan dengan Al-Quran. Cumanya nantikan esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim, dan kita akan bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub. Kita akan dapatkan manfaat juga berkaitan dengan Al-Quran, iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 49 hingga 51. InsyaAllah jangan terlepas para penonton sekalian. Baiklah, jadikan Al-Quran itu sebagai panduan, petunjuk hidup kita, bukan sekadar hantaran, bukan sekadar dipandang dalam almari. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.